Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbual sedikit tentang taklid. Ikut taklid pada guru, para alim, pada ulama dan sebagainya. Ikut saja mereka atau kita perlu tanya dalil. Setiap kali kita belajar, apabila para guru dan para alim memberikan jawapan, memberikan hukum terhadap sesuatu perkara, kita perlu tahu apakah dalil daripada hukum yang mereka sampaikan. Adakah begitu atau kita kena taklid saja pada guru-guru tersebut, pada para alim ini. Jadi ketika saya dengar perbahasan antara Ustaz Azmi dengan satu pihak itu tentang sesuatu perkara, saya dengar dalam satu aspek tentang taklid yang disampaikan oleh Ustaz Azmi ni, saya teringat dulu ketika saya belajar pun itulah yang disampaikan oleh guru saya kepada saya. Kan? Guru saya memberitahu bahawa kita perlu ikut apa yang disampaikan. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Maksud dia kita ikut, kita taklid hukum-hukum yang disampaikan. Pada zaman itu kami memang belajar, kita ikutlah guru kata apa, kita percaya pada guru. Kita tak angkat tangan dan tanya apakah dalil, kenapa guru cakap macam tu. Kita tak tanya, kita percaya pada guru dan kita taklid. Okey, kita dengar dulu apa yang Ustaz Azmi ni sampaikan, yang mana saya kata selari dengan apa yang kami belajar dahulu dan sebenarnya dia selari juga seperti mana fatwa daripada Syekh Ramadan Al-Buti yang mana saya post video semalam, selari juga dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Tak apa, kita dengar ni dulu, kemudian kita akan rujuk apa yang saya katakan ini. Kita dengar ni. Kenapa ulama tak sebut dalil? Ini benda yang tak ada masalah. Mereka orang alim, mereka mengeluarkan hukum tanpa menyebutkan dalil. Itu benda yang biasa. Tak ada masalah pun. Bahkan tidak diwajibkan pun untuk mereka memberitahu dalil. Tak diwajibkan. Yang diwajibkan kepada mereka adalah memberitahu hukum sahaja. Bila orang awam tanya hukum, andai kata mereka tahu hukum tu, maka kewajipan mereka bagi tahu hukum sajalah. Haram ke, harus ke, makruh ke, sunat ke, wajib ke, bagi tahu hukum sajalah. Itu kewajipan mereka. Tentang nak bagi tahu dalil, itu bukan kewajipan mereka. Tak diwajibkan pun untuk mereka memberitahukan dalil kepada orang awam. Tak diwajibkan pun. Jadi, saya walaupun saya talibul ilmi, penuntut ilmu, tetapi saya masih lagi tidak ada kelayakan untuk berijtihad. Walaupun kita talibul ilmi, belajar ilmu sekalipun, tetapi kita masih lagi belum ada kelayakan untuk berijtihad. Maksudnya untuk kita mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan hadis, yang tu kita masih lagi belum layak. Kita bukan mujtahid. Saya mengaku saya ni bukan mujtahid yang layak untuk mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan hadis. Saya tak layak. Sebab tu, bila kita tak layak untuk kita berijtihad, maka kewajipan kita adalah bertaklid kepada ulama'. Kena faham tu. Selagi mana tidak layak, tidak mampu untuk mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan hadis, selagi tu wajib bertaklid kepada ulama'. Kena faham tu. Orang yang tidak wajib bertaklid tu adalah mujtahid. Mereka tak wajib taklid. Bahkan mereka wajib untuk mengeluarkan hukum sendiri. Mereka tak boleh taklid. Mujtahid mereka tak boleh taklid. Mereka kena mengeluarkan hukum daripada pihak mereka sendiri. Sebab apa? Sebab mereka ada kelayakan ijtihad. Adapun kita yang bukan mujtahid ni, yang tak ada kelayakan ijtihad ni, maka kewajipan kita kena taklid kepada ulama'. Jadi betul lah ada tiga. Alim ni mujtahid. Mujtahid ni dia tak boleh taklid, bahkan dia kena mengeluarkan hukum dari pihak diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada kelayakan ijtihad. Itu orang alim. Yang kedua, talibul ilmi. Yang ketiga, orang awam. Talibul ilmi dengan orang awam ni, sekiranya mereka masih tidak mampu untuk berijtihad, maka kewajipan mereka masih kena bertaklid kepada ulama'. Kena faham tu. Jangan anggap aku talibul ilmi maka aku tak perlu taklid ulama'. Aku boleh keluarkan hukum sendiri daripada Al-Quran dan hadis. Kalau faham macam tu, rosaklah. Okey, kita dengar. Itulah apa yang saya juga belajar. Maksud dia kewajipan kami sebagai pelajar, talibun ilmi, hanya perlu taklid. Kewajipan kita, wajib untuk taklid sebab kita tidak mampu untuk faham hadis,
untuk faham Al-Quran, untuk keluarkan hukum. Jadi kita tanya pada para alim, pada para guru ni, kemudian apabila guru sampaikan, kita percaya pada guru. Kita taklid pada guru. Itu kewajipan kita. Itu yang saya juga faham. Lainlah jika sesuatu ilmu tu disampaikan oleh orang yang kita tidak kenali. Bukan daripada guru-guru yang telah kita tahu latar belakang mereka. Tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenali menyampaikan sesuatu amalan. Jadi kita perlulah tahu dari mana dia dapat amalan tersebut. Apakah rujukan dia, sebab kita nak tahu latar belakang dia. Dia belajar di mana, dari apakah kefahaman dia tentang sesuatu hadis, tentang suatu ayat Al-Quran. Jadi kita nak tahu. Jadi kita boleh tanya dari mana dia dapat hukum tersebut. Itu bolehlah sebab kita tidak kenali dia. Jadi bagi mereka yang tiba-tiba nak menentang apa yang dikatakan oleh guru yang saya pelajari dulu, anda perlu membawa apakah latar belakang anda belajar di mana, kenapa kefahaman anda. Perlunya setiap orang mempunyai dalil mereka sendiri, faham dulu apa yang disampaikan oleh guru sebelum boleh beramal. Anda kena yakinkan kami bahawa anda berkelayakan untuk memberitahu bahawa perlunya dalil dalam setiap amalan yang diberikan oleh guru-guru sebelum boleh beramal. Pemberitahuan latar belakang ini adalah perlu untuk meyakinkan kami untuk menerima apa yang anda cakap. Jika tidak, saya akan berpeganglah kepada apa yang guru saya sampaikan. Kita percaya pada guru tersebut. Dan guru yang telah kita nilai sebagai orang yang berilmu. Dia telah belajar daripada sanad-sanad yang kita percayai. Apabila kita lihat, dia sampaikan hukum tersebut dan kita ikut apa yang dia sampaikan. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Sebab pada ketika itu, apabila kami belajar, kami diberitahu bahawa tugas kita untuk belajar, mencari ilmu. Betul, kita mencari ilmu dan kita dapat daripada guru-guru. Apabila kita dah dapat daripada guru-guru dan kita percayai pembelajaran guru tersebut, dia juga telah belajar daripada guru, daripada orang alim, dan kita mempercayai dia dan kita taklid pada dia. Apabila kita balik nanti, bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah bertanya, adakah kita beramal dengan ilmu? Sudahkah kita belajar? Maka jawapan kita adalah ya, kita dah belajar. Kita belajar dengan guru-guru begini. Dan sekiranya apa yang disampaikan oleh guru-guru itu betul, maka guru itu juga akan mendapat manfaat, akan mendapat pahala daripada amalan-amalan kita. Manakala jika salah apa yang disampaikan oleh guru itu, kita taklid, kita ikut, kita percaya dia. Kita dah kaji, memang betul, kita percaya dia dan dia sampaikan dan salah. Kita beramal berdasarkan pada ilmu yang dia sampaikan. Kemudian rupa-rupanya salah. Dan apabila Allah bertanya kepada kita dan kita jawab bahawa kita sudah belajar, kita sudah dapat cari ilmu daripada guru yang kita percayai, kan? Maka kita akan terlepas. Dan guru itu pula akan ditanya apa yang disampaikannya adakah berdasarkan kepada ilmu, dan guru itu pula akan dipertanggungjawabkan jika apa yang disampaikannya itu salah. Itu yang saya difahamkan. Jika kefahaman saya ini tak betul, bahawa kita perlu dapat dalil, perlu kaji sendiri, dan perlu membuat ijtihad sendiri daripada apa yang kita belajar, tolong beritahu. Boleh letakkan dalam komen box bahawa kefahaman itu tak betul. Maksudnya apabila amalan kita itu salah, kita mengikut guru, rupa-rupanya salah, maka kita akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Sila beritahu kepada saya, kan? Sebab apa yang kami sampaikan bahawa selepas kita mengkaji, kita mengaji, kita belajar daripada guru-guru yang memang sanadnya sampai kepada hingga Rasulullah, maka kita dah terlepas. Kita berlepas diri daripada apa yang disampaikan, kita beramal dengan apa yang kita pelajari dan guru yang sampaikan itu pula akan dipertanggungjawabkan jika apa yang disampaikannya itu salah dan berdosa. Begitulah seterusnya, dia akan jawab, dia belajar daripada guru ni, guru daripada guru ni dan seterusnya begitu sebab kita ikhlas untuk belajar dan beramal, kan? Jadi apa yang kita belajar dan kita amalkan itu, jika sekiranya memang kita telah pelajari dengan tulus ikhlas, maka insya-Allah kita akan terlepas dengan pelajaran yang kita pelajari daripada guru itu. Jadi kita boleh bertaklid. Guru itu akan bertanggungjawab jika sekiranya salah.
Manakala berkenaan dengan meminta dalil ini tidak salah, tidak ada masalah. Kita boleh meminta dalil. Jika guru itu sampaikan sesuatu yang agak pelik, kita dengar lain macam ni dia sampaikan, kita nak tanya. Itu tidak menjadi satu masalah. Tidak menjadi isu. Bukan saya kata kita jangan minta dalil. Kita langsung dengar 100%, bukan. Jika sesuatu yang pelik-pelik kita nak minta dalil, kita minta aja. Kan? Tidak ada larangan untuk tidak meminta langsung. Tidak ada larangan kata sebagai pelajar, talibul ilmi, tidak boleh langsung meminta dalil. Tidak ada siapa pun cakap macam tu. Nak minta, kita minta. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Azmi tadi, bukan kewajipan guru itu untuk memberitahu dalil. Dia beritahu hukum sahaja. Okey, kita tanya guru tu, jika guru itu memberikan dalil, maka alhamdulillah kita ikut dan kita lihat dalil itu sama ada kita nak terima atau tidak. Kalau kita tak mau terima, kita boleh tanya guru lain pula. Dalilnya macam ni, boleh tak? Dalilnya macam ni, sehingga kita berpuas hati. Tak ada masalah macam tu. Dan jika guru itu tidak memberitahu dalil, sebab seperti kata Ustaz Azmi, bukan tanggungjawab guru itu, para alim itu memberitahu dalil, dia memberitahu hukum saja. Jika guru itu tidak memberitahu dalil dan kita rasa tidak berpuas hati, kita nak juga guru yang memberitahu dalil. Jadi kita cari guru yang boleh memberitahu dalil sebab kita sedang nak tahu. Jika kita mempercayai guru tersebut, kita dah menilai dia seperti yang saya cakap tadi, bahawa kita boleh mempercayai dia, kita beramal dengan apa yang disampaikan dan kita ikhlas dalam beramal, insya-Allah amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya cakap awal tadi, bahawa apa yang disampaikan oleh Ustaz Azmi ini juga selari dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Semalam saya ada post berkenaan dengan buku ni, buku tentang Al-Madhabiyah. Yang mana anda boleh lihat di dalam link di dalam description box saya letakkan. Cuma saya nak kata selarinya sebab fatwa yang di dalam buku ini, yang mana Syekh Ramadan Al-Buti juga mengatakan benda yang sama. Selagi kita belum mencapai tahap mujtahid, kita tidak boleh berijtihad sendiri, makanya kita perlu taklid, kita perlu ikut daripada alim ulama. Dalam aspek ini beliau menyebut tentang mazhab. Maksudnya kita kena ikutlah salah satu mazhab daripada imam-imam mazhab ni, kita kena ikut. Kan, jika kita belum sampai tahap mujtahid. Jadi kita taklid pada imam-imam mazhab. Dan di dalam fatwa ini juga Syekh Ramadan Al-Buti menerangkan bahawa apabila dia sudah mampu untuk faham Al-Quran dan hadis mengikut kriteria scholars, kriteria para ilmuwan. Jika dia dah mampu, maka dia perlu melihat semula, dan jika dia boleh berijtihad, dia perlu berijtihad mengikut ijtihad diri dia sendiri. Tidak boleh taksub dengan sesuatu mazhab tersebut. Dia juga ada sebut di dalam fatwa itu. Anda boleh lihatlah penerangan di dalam video semalam. Link saya letak di dalam description box. Jadi di sini conclusionnya adalah selama kita sebagai orang awam ataupun penuntut ilmu, talibun ilmi, maka kita adalah mukallid. Kita perlu taklid. Kita adalah orang-orang yang perlu taklid. Kita tak boleh nak mengatakan perlu dalil sendiri, kita baca sendiri, kita faham sendiri dan kita nak buat keputusan sendiri. Tak boleh. Kita kena mengikut apa yang dikatakan oleh para ilmuwan, para ulama dan kita taklid. Kita adalah mukallid. Tidak perlu berkeras bahawa perlu dalil barulah kita boleh beribadat, kita boleh beramal dan sebagainya. Tidak boleh macam tu sebab saya berbincang dengan ramai orang. Takkan semua orang yang belajar perlu tanya dalil. Ada juga orang seperti orang-orang yang dah tua, yang dah pencen 50-an, 60-an, baru nak belajar. Semasa muda tak sempat belajar, dah umur 60-an baru nak beramal, nak belajar dan nak beramal. Dah pencen dan sebagainya. Jadi dia tak ada masa untuk mengkaji setiap satu apa yang dipelajarinya, nak meminta dalil, nak mengkaji satu-satu baru nak beramal. Dia tanya aja pada guru, dia tanya aja pada asatizah yang dia pelajari, apakah amalan-amalan yang boleh diamalkan, apakah hukum-hukum sesuatu amalan itu, dan guru terus beritahu, okey ini haram tak boleh buat, ini sunat, ini harus, ini wajib. Ini dapat pahala dan mereka terus amalkan. Jadi jika anda nak berpegang bahawa mesti tahu dalil, mesti mengkaji sendiri dan sebagainya, mesti
tahu dan faham semua barulah boleh beramal, baru boleh ikut. Jika tidak, anda akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu akan menjadi masalah kepada ramai orang yang mana tujuan mereka hanyalah untuk belajar, nak tahu saja apakah amalan, apakah ia berdosa, adakah mendapat pahala, adakah sunat. Mereka nak tahu saja, dia nak beramal je, mereka tak akan minta dalil, kan? Jadi jika bagi mereka yang berpegang kepada mesti tahu dalil, mesti kaji sendiri, dah 20 tahun kita belajar, takkanlah kita tak boleh nak berijtihad sendiri. Untuk menjadi mujtahid, kita bukan berdasarkan dah 20 tahun kita dalam bidang ini, kita automatik menjadi mujtahid dan boleh ijtihad sendiri. Bukan, itu bukan kayu pengukur untuk mengatakan bahawa anda boleh berijtihad. Bukan, tak boleh mengatakan takkanlah lepas 20 tahun kita dalam bidang ini, kita tidak boleh faham sendiri untuk menentukan sesuatu hukum sendiri. Bukan, itu bukan cara untuk kita jalani kehidupan kita sebagai Muslim, untuk kita beramal, untuk kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu dulu. Kita nilai-nilaikan. Anda boleh letakkan perbincangan di dalam komen box dan kita boleh berbincang selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.